nama saya Adila Ashim binti Roslan, nombor matrik 284452. Nama saya Nur Suhainah Hani binti Nordin, nombor matrik saya 284521. Nama saya Noliana binti Sazali, memegang nombor matrik 284541. Nama saya Nurul Akila binti Muhammad Idrus, nombor matrik 284882. Saya Siti Nur Aidini binti Ramazan, nombor matrik saya 286793. Nama saya ialah Agnes Tiu dan nombor matrik saya ialah 286827. Saya selaku pembentang pertama akan membentangkan tentang pengenalan. Umum mengetahui bulan Ogos setiap tahun merupakan bulan sambutan kemerdekaan atau bulan kebangsaan buat negara kita. Pada tahun ini, tema sambutan kemerdekaan iaitu Malaysia Prihatin telah dipilih sebagai tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Logo tahun ini pula adalah berbentuk hati dengan warna jalur gemilang di mana ia melambangkan keprihatinan kerajaan terhadap rakyat Malaysia yang berbilang kaum dalam menghadapi pelbagai dugaan dan cabaran pada ketika ini. Tema Malaysia Prihatin ini telah membawa pengertian yang bermakna di mana seluruh rakyat Malaysia bersatu hati, bersama-sama, berganding bahu memerangi pandemik COVID-19 tanpa mengira ideologi politik dan meliputi segenap lapisan masyarakat. Semangat Malaysia Prihatin ini juga mampu menyemarakkan semangat patriotisme dan cintakan negara. Malaysia Prihatin ini juga telah melahirkan masyarakat yang penyayang. Saya akan membentangkan bahagian bantuan kepada mangsa banjir. Malaysia sering dilanda banjir terutamanya pada musim hujan. Sebagai masyarakat yang penyayang, pihak kerajaan maupun swasta telah mengambil inisiatif untuk membantu pihak yang terlibat. Pihak kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak 200 juta untuk menyokong banjir di seluruh negara serta menyalurkan 50 juta kepada kumpulan wang amanah bantuan bencana negara untuk perbelanjaan operasi bencana. Peruntukan tersebut akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur kecil, rumah dan mengurangkan beban mangsa yang terlibat. Walaupun banjir telah memberi impak kepada negara, tetapi masih terdapat satu aspek positif iaitu masyarakat Malaysia yang prihatin. Disebabkan sikap keprihatinan masyarakat, bantuan dan sokongan yang dihulurkan daripada pelbagai pihak sudah tentu sedikit sebanyak telah membantu dalam meringankan beban mangsa banjir yang terlibat. Seterusnya kita akan melihat keprihatinan Malaysia terhadap gelandangan. Isu berkenaan dengan gelandangan sekarang telah menjadi masalah nasional sejak COVID-19. Gelandangan telah dikaitkan dengan masalah kebersihan serta kecantikan bandar-bandar tertentu, terutamanya di kawasan tumpuan pelancong. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dan Desa Bina Diri DBD mengklasifikasikan gelandangan sebagai orang papa menurut Akta Orang-Orang Papa 1977, iaitu seseorang yang didapati mengemis di sesuatu tempat dengan sebegitu cara hingga atau mungkin menyebabkan kegusaran kepada orang awam yang lazimnya mengunjungi tempat itu hingga menimbulkan gangguan. Jadi hakikatnya kita sebagai rakyat Malaysia haruslah memberi perhatian dan menunjukkan keprihatinan kepada golongan gelandangan sama ada dari segi wang, makanan dan minuman. Seterusnya adalah dengan menunjukkan keprihatinan kerajaan. Okey, apa sebenarnya kerajaan ni buat untuk menunjukkan mereka sebuah organisasi yang prihatin? Okey, yang pertama, mereka berikan bantuan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi. Dan sebenarnya dia terbahagi pada 3 kategori, B40, M40 dan juga T20. Setiap golongan ni ada bantuan masing-masing. Okey, lain daripada itu, mereka juga memberikan bantuan data kepada pelajar-pelajar. Macam kita tahu, pandemik COVID-19 ni telah membuatkan pelajar-pelajar tak dapat pulang ke kampus. Jadi, dengan bantuan ni dapatlah meringankan beban pelajar-pelajar. Seterusnya, kerajaan juga menyediakan bantuan komputer riba ataupun tablet. Okey, kita tahulah zaman sekarang ni sangat canggih dengan teknologi. Jadi dengan bantuan komputer riba, tablet, okey, dan pada masa yang sama dapat membantu mereka untuk sertai online kelas ataupun kita panggil pembelajaran secara atas talian.
bukan itu sahaja, malah masyarakat pun menunjukkan mereka adalah golongan yang prihatin. Okey, apa yang mereka buat? Mereka mewujudkan kempen bendera putih. Okey, selalu kita tengok kat drama, kat kartun, masuk bendera putih ni sebenarnya kekalahan. Tapi tak, masuk kempen ni, siapa yang mengibarkan bendera putih, maksudnya mereka tengah berada dalam keadaan kesusahan. And kita sebagai rakyat yang mampu, kita mestilah tolong orang yang berada dalam kesusahan, seperti memberikan keperluan asas seperti pakaian dan juga makanan. Okey, seperti biasalah kalau kita buat kempen, mestilah ada positive feedback, negative feedback. Okey, sebenarnya niatnya bukan untuk memalukan, tapi untuk memudahkan urusan orang lain juga. Okey, bukan tu je, pihak media pun tak jemu juga nak buat awareness. Okey, mereka sentiasa buat awareness dekat radio. Okey, contohnya kat TV seperti program Wanita Hari Ini. Okey, mereka memberikan awareness tentang mental health. Kita tahu pandemik COVID-19 ni ada yang kehilangan kerja. Okey, student pula stres dengan belajar online kan. Jadi banyak risiko menyebabkan seseorang tu terjadinya kemurungan, anxiety dan macam-macam lagi. Jadi awareness ni sangat bagus untuk mengeratkan silaturahim antara kita dan menunjukkan kita ni aware dengan keadaan sekeliling kita. Jadi program ni sangat baguslah untuk kita sedar sebenarnya penting untuk kita berkasih sayang antara satu sama lain. Saya ingin membentangkan tentang sifat berperikemanusiaan terhadap anjing dan kucing terbiar. Langkah untuk melindungi haiwan terbiar perlu dilakukan oleh pihak kerajaan, NGO atau sekumpulan masyarakat, individu sendiri. Dimulakan dengan pihak kerajaan, iaitu dengan menjalankan aktiviti penangkapan anjing terbiar dengan beberapa kaedah, iaitu kaedah melong, kaedah sangka, kaedah senapan penenang dan menggunakan kaedah jaring. Pihak kerajaan Perlis pernah mencadangkan untuk menyediakan tempat awam khas untuk kucing terbiar dan membeli nasib mereka. Tidak lupa dengan itu, klinik swasta juga menjalankan tugasnya dengan mengadakan kempen memandukan kucing bagi mengurangkan jumlah haiwan terbiar. Sebagai orang individu yang berperi kemanusiaan, seharusnya kita perlu melayani haiwan terbiar dengan penuh kasih sayang dan tidak mengasari mereka. Jika berlakunya gangguan daripada haiwan terbiar, kita sebagai individu boleh membuat aduan kepada pihak yang berkuasa supaya mereka boleh mengambil tindakan selanjutnya bagi mengawal haiwan terbiar dan menjaga keamanan dalam sesebuah komuniti. Seterusnya, Malaysia prihatin masyarakat penyayang dapat dilihat dari segi bantuan yang diberikan kepada warga emas dan orang kurang upaya OKU. Justru itu, terdapat ramai pihak yang menunjukkan keprihatinan mereka terhadap golongan ini. Antaranya, pihak kerajaan. Bantuan yang dihulurkan kepada warga emas oleh pihak kerajaan ialah menyediakan inisiatif yang berbentuk wang sebanyak RM500 sebulan dan menyediakan pusat jagaan orang tua untuk mereka yang tidak berkemampuan dan mereka yang tidak mempunyai pewaris. Manakala bantuan kepada golongan OKU pula, kerajaan telah menyediakan perkhidmatan awam yang mesra OKU serta membina sekolah khas untuk golongan OKU mendapatkan pendidikan. Selain itu, badan-badan bukan kerajaan NGO juga turut menunjukkan keprihatinan mereka terhadap warga emas dan golongan OKU. Antara bantuan yang diberikan kepada warga emas ialah menyediakan bakul makanan, manakala bantuan kepada golongan OKU ialah untuk memberi peluang kepada golongan OKU untuk mendapatkan pekerjaan. Kesimpulannya, sebagai seorang rakyat Malaysia, kita perlulah berganding bahu mengamalkan konsep pepatah Melayu ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni dengan menggalas tanggungjawab masing-masing untuk meningkatkan kecemerlangan Malaysia ke bergemilapan di mata dunia. Rakyat Malaysia mempunyai banyak tanggungjawab dalam bidang politik, ekonomi dan juga sosial. Demi menghadapi cabaran yang di luar jangkaan, kita perlu menyediakan payung sebelum hujan supaya kita tidak ditimpa malang yang tidak diduga seperti kata pepatah, sudah terhantu baru nak tergadah. Rakyat Malaysia perlulah menggambling tenaga tanpa prejudis ataupun sebarang konspirasi demi menjamin kesejahteraan dan keharmonian negara. Kita haruslah membangkitkan slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan demi melestarikan kesejahteraan rakyat Malaysia. Selaku rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, adalah wajar untuk kita berikrar untuk sama-sama menyumbang peranan bagi menjayakan usaha memasyarakatkan konsep Malaysia Prihatin.
Semangat ini perlulah disemarakkan dalam segenap kehidupan rakyat Malaysia tanpa mengira lapisan umur, agama dan bangsa untuk mengukuhkan kembali asas perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Sekian daripada kami. Terima kasih.